Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kana lailatu usriya bi wa asbahtu bi Makkah fazi'tu bi amri wa araftu anna an-nasa mukazzibiyya faqa'ada mu'tazilan hazinan qala فمر عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال ما هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أسري بالليلة. قال إلى أين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فلم يري أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه. قال أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال هيا معشر بني كعب بن لؤي. قال فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسري بالليلة. قالوا إلى أين؟ قلت إلى بيت المقدس. قالوا ثم أصبحت بين ظهرانين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فمن بيني مصفق ومن بيني واضع يده على رأسه متعجبا للكذب. قالوا وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجيء بالمسجد وأنا أنظر
hatta wudi'a duna dari iqal aw uqail fana'adtuhu wa ana anzuru ilaihi qala wa kana ma'a hadha na'tun lam ahfaztu qala faqala al-qawm amma an-na'tu fa wallahi laqad asaba atau kama qala. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma kana lailatu usriya bi wa asbahtu bi Makkah fazi'tu bi amri wa araftu anna an-nas mukazzabiyya." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada malam aku diisrakan, esok paginya aku sudah ada di Makkah. Hari ini 28 Rejab. Cerita dia cerita Isra Mi'raj. Saya hanya ambil satu potong saja daripada cerita Isra dan Mi'raj ini. Cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malamnya dia dibawa dalam satu perjalanan yang luar biasa, iaitu perjalanan Isra dan juga Mi'raj. Mekah ke Baitul Maqdis, Baitul Maqdis sampai Sidratil Muntaha dan balik semula ke Makkah. Nabi kata pada malam itu aku diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa asbahtu bi Makkah, pagi-pagi sebelum subuh sudah ada di Makkah. Fazi'tu bi amri, Nabi kata aku rasa tertekan dengan hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia rasa tension dengan benda ni. Dia jadi stres dengan benda ni. Pasal apa? Pasal benda ni pelik, nak cerita dekat orang macam mana. Ini masalah dia. Macam mana dia nak habang dekat orang ramai, kata semalam dia dibawa daripada Makkah pi sampai ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit sampai langit ke-7, lepas tu balik pula sebelum subuh ada di tepi Kaabah. Nak habaq dekat orang macam mana benda ni? Nabi kata fazi'tu bi amri, aku jadi tertekan dengan benda ni. Aku nak habaq ke orang, nak bagi orang percaya macam mana. Wa araftu anna an-nas mukazzibiyya, dan aku tahu kalau aku cerita orang akan kata aku bohong. Ni kadang-kadang tuan-tuan kita macam ni, kadang-kadang satu benda kena kat kita, kita nak terang dekat orang macam mana, orang tak percaya. Tapi halnya macam tu. Macam-macam nanti tafsiran orang, macam-macam nanti telahan orang, macam-macam nanti kata orang pada kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui suasana ini. Faqa'ada mu'tazilan hazinan, maka aku duduk di tepi Kaabah itu dalam keadaan mu'tazilan, dalam keadaan uzlah, dalam keadaan duduk sorang-sorang, tak mau nak bersembang dengan siapa, pasal susah hati. Sekembalinya Nabi daripada Isra' dan Mi'raj ini sampai di sisi Kaabah, Nabi duduk mu'tazilan, duduk hal keadaan duduk sorang-sorang, duduk fikir ni, aku nak habang macam mana kat orang ni. Hazinan, dalam keadaan sedih. Tahu dah kalau cerita orang nanti tak percaya, tapi nak kena cerita. Tapi tahu dah kalau cerita orang nanti tak percaya. Qala, kata Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ni, dia kata famarra aduwillahi Abu Jahlin, dalam pada Nabi duk sorang-sorang, duk susah hati ni, Abu Jahal yang merupakan adul, yang merupakan musuh Allah, mai dia ni pun bangkit awal walaupun tak sembahyang subuh. Ni yang kata Abu Jahal ni pagi-pagi buta, belum masuk waktu subuh dah bangkit lah.
Maknanya orang kita, orang Islam hari ini kalau tak maghrib sembahyang subuh, teruk pada Abu Jahal lagi. Abu Jahal pun bangkit awal. Kata Ibnu Abbas, famarra aduullah, maka berjalan dekat dengan Nabi ini musuh Allah, yakni Abu Jahlin. Dia ni mai di depan Nabi. Fajaa hatta jalasa ilaih, dia mai, dia pergi duduk sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu kal mustahzi, kata Ibnu Abbas, Abu Jahal mai duduk di sebelah Nabi dan dia kata kepada Nabi dalam keadaan istihza, dalam keadaan nak perli Nabi. Istihza ni maksud dia apa? Nak ejek-ejek, nak buat main-main ke Nabi. Dia nampak Nabi duduk seorang, dia nampak Nabi muka macam susah hati, dia pergi himpit, dia pergi duduk dekat dengan tujuan nak mempermain-mainkan Nabi. Hal kana min syai', kata Abu Jahal, ada cerita apa-apa ke? Jahat ni. Dia mai tanya bukan kerana nak ambil berat, dia mai tanya bukan nak dengar kebenaran yang Nabi bagi tahu, tapi tanya tu tanya perli. Hal kana min syai', dia kata ada cerita baru ke pagi ni? Nampak satu macam punya monyok, nampak muka macam sedih. Hal kana min syai', ada apa cerita ke? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Nabi kata ya, ada cerita. Nabi ni yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni manusianya hati lurus. Orang nak main-main dia pun dia bercakap betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia straight forward. Dia tak fikir orang nak pemain dia, dia tak fikir kata orang ni tak jujur dengan dia, dia tak fikir kata kawan ni memang duk cari pasal nak menjahanam dia. Bukan Nabi tak cerdik, tetapi Nabi ni hatinya lurus. Kau ni main perli dia, kau ni tanya ada cerita baru ke, ada apa-apa ke, dia kata ada. Qala ma huwa, Abu Jahal kata cerita apa? Qala innahu usriya bil lailah. Nabi kata cerita dia macam ni, semalam aku telah dibawa dalam satu perjalanan jauh. Qala ila aina, Abu Jahal kata pergi ke mana? Dia ni kalau boleh kat kita makan penampak buta. Dia buat main-main dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ada cerita baru kan? Nabi kata ada. Cerita apa? Nabi kata semalam aku dibawa dalam satu perjalanan jauh. Dia kata pergi ke mana? Qala ila Baitul Maqdis. Nabi kata aku dibawa ke Baitul Maqdis. Petik jari dia. Cantik dia kata. Ini kalau Chongwei dia kata bola tanggung. Oh, dia kata pergi mana? Pergi Baitul Maqdis. Semalam pergi Baitul Maqdis, hari ini dah ada sini. Betul tak? Dia nampak ini satu bola tanggung. Dia akan smash dengan raket-raket dan tiba limpis sekali. Ini yang kata Abu Jahal. Otak dia lain tak ada. Otak dia cerita nak cari pasal, nak cari satu model, nak cari satu benda, nak bagi orang tak percaya ke Nabi. Yang tu aja. Tiba-tiba mai cerita ni. Mai cerita kata Nabi SAW dalam satu malam aja dibawa daripada Makkah pergi Baitul Maqdis tu. Qala summa asbahta baina zahranaina. Dia kata semalam pergi Baitul Maqdis, ni pagi ni duk ada sama dengan kami di sini. Qala na'am. Nabi kata ya. Dia seronok. Dia kata memang Tuhan nak tolong aku. Hari ni memang buah maut aku nanti bagi kat dia. Qala, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, falam yuri annahu yukadzibuhu makhafata an yajhadahu alhadis idza da'a qaumahu ilai. Ibnu Abbas dia kata apa? Dia kata Abu Jahal tidak tunjuk pada muka dia
tanda-tanda yang dia tak percaya cerita Nabi. Dia tunjuk macam percaya. Ni yang kata Abu Jahal la'natullah alaih. Bila Nabi cerita ni, dia tunjuk dia ni excited. Dia tunjuk kata dia ni nak tahu apa jadi. Dia tak tunjuk kata hang kena dengan aku kali ni. Dia tak tunjuk. Muka tu dia buat sorok. Ibnu Abbas kata tidak tunjuk ni, Abu Jahal ni tidak tunjuk kepada Nabi SAW muka, kata dia tak percaya cerita Nabi. Pasal apa? Makhafata an yajhadahu alhadis idza da'a qaumahu ilai. Dia takut saat lagi dia nak panggil orang semua mai berhimpun depan Nabi, dia nak suruh Nabi ulang balik cerita tu depan orang. Dia takut kalau dia tunjuk muka tak percaya, saat lagi Nabi tak mau ulang dah cerita tu depan orang lain. Nampak tuan-tuan? Jahat. Dia nak padan muka Nabi saat lagi. Maka dia tunjuk muka macam dia ni percaya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ara'aita in da'awtu qaumak tuhaddithuhum ma haddastani. Abu Jahal kata dekat Nabi, dia kata, Muhammad, kalau aku panggil kaum engkau semua mai berhimpun di depan ni, mau tak hang cerita balik dekat mereka apa yang hang cerita kat aku tak saat ni? Aku nak panggil semua orang yang ada di Mekah ni mai berhimpun di sini, mau tak mau depan mereka hang cerita macam hang cerita kat aku tak saat ni. Kata semalam hang dibawa ke Baitul Maqdis dan pagi ni hang dah doa datang ni, mau tak mau ulang balik cerita tu kepada orang hak berhimpun saat lagi ni? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Yang kata Nabi betul lurus ni. Nabi kata, ya, siapa mai pun aku akan cerita macam tu. Qala hayyan ma'syara bani Ka'b bin Lu'ay. Dia pun bangkit-bangkit, dia jadi setiausaha penerangan. Dia bangkit, dia pergi panggil habis orang dalam Mekah ni, mai. Dia kata, mai segala Bani Ka'b bin Lu'ay, mai semua, kita pakat-pakat berhimpun. Muhammad ada benda nak abang kat kita. Sanggup dia ni pergi jadi orang suruhan Nabi SAW, pergi himpun orang semua. Bukan tujuan dia, bukan niat dia nak bagi orang dengar cerita Nabi, tapi tujuan dia apa dia? Nak penjatuh Nabi di depan semua orang saat lagi. Qala, kata Ibnu Abbas, fanfadat ilaihi almajalis wa ja'u hatta jalasu ilaihima. Ibnu Abbas kata sat aja berpusu-pusu orang ramai ni mai duduk di depan Nabi dan Abu Jahal ni. Sat aja semua pakat mai duduk, 5 orang, 10 orang, 15 orang, 20 orang, ramai duk ada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, kata Abu Jahal, hadis qaumak bima haddastani. Bila semua dah ada, Abu Jahal kata dekat Nabi, okey Muhammad, cerita dekat mereka apa yang hang cerita kat aku tak saat ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni usriya bil lailah. Nabi ni betul lurus. Nabi kata cerita dia macam ni, semalam Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan malaikat Jibril bawa aku dalam satu perjalanan malam. Qalu ila aina? Orang ramai kata, pergi ke mana? Qultu ila Baitul Maqdis. Nabi kata, pergi ke Baitul Maqdis. Qalu summa asbahta baina zahranaina, dan pagi ni hang dah ada di sini sama dengan kami semua? Qala na'am. Nabi kata ya. Dia ulang balik hak tadi. Qala, kata Ibnu Abbas, famin baini musaffiq. Sebahagian hak ada di depan tu tasfiq, tepuk tangan. Dia panggil siapa dia? Ahli kelab Abu Jahal. Tepuk tangan. Mereka kata cantik. Memang kita duk tunggu benda ni. Duk tunggu Muhammad membuktikan dia memang dah gila. Duk tunggu Muhammad bercakap benda macam ni supaya senang kami nak habang ke orang, kata memang confirm dia gila. Kalau sebelum ni Muhammad duk habang kata Jibril turun mai, wahyu mai kat dia apa semua, sebahagian orang tetap kata Muhammad betul, tak kata Muhammad gila.
hari ni orang pasti akan kata dia gila. Tepuk tangan sebahagian ni. Wa min baini wadi' yadahu ala ra'sih mu'ajjiban lil kazib. Sebahagian lagi pula pegang kepala, tepuk dahi. Depa kata sah dah, Muhammad ni penipu rupanya. So jadi macam tu. Qalu wa hal tastati' an tan'ata lana al masjid. Ada sebahagian lagi pula dengan nak counter check Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata depa ni, hal tastati' an tan'ata lana al masjid, Muhammad boleh dah hang sifatkan kepada kami Masjidil Aqsa tu macam mana? Muhammad, kalau betul hang kata semalam dibawa dalam satu perjalanan Isra pi ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, boleh tak boleh cerita mai kat kami yang kata Masjidil Aqsa tu macam mana? Wa fil qaum man qad safara ila dhalikal balad. Kata Ibnu Abbas, di kalangan hak ada tu ada businessman yang sudah sampai ke Baitul Maqdis. Depa dah tengok dah yang kata Masjidil Aqsa tu macam mana. Depa tahu rupa bentuk Masjidil Aqsa tu macam mana. Baik now Muhammad, kalau betul hang pi ke sana semalam, pagi ni sudah ada sini, cerita dekat kami yang kata Masjidil Aqsa ni macam mana. Kami nak pasang balik dengan hak kami biasa tengok, betul ke tak betul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazahabtu an'at. Nabi kata, maka aku pun cerita, sifatkan yang kata Masjidil Aqsa ni macam ni keadaan dia, tangga dia duduk tang mana, pintu dia tang mana, pintu dia ada berapa, di dalamnya bentuk dia macam mana dan sebagainya. Fama ziltu an'atu hatta iltabasa alayya ba'dun na'ti. Nabi kata aku cerita tu dah detail. Mula-mula cerita in general. Lepas itu orang tanya, Nabi terang lagi, orang tanya, Nabi terang lagi tu dah detail. Sampai kepada detail keadaan Masjidil Aqsa. Nabi kata sampai satu tahap tu iltabasa alayya, aku jadi sama-sama. Bila orang tanya detail, macam kita lah kata, duk pi masjid Taman Sa'dun kah? Kata saya duk pi, insya-Allah tiap-tiap bulan saya duk pi. Masjid Taman Sa'dun kata buat baru betul kah? Kata buat baru lah. Macam mana banding dengan hak dulu? Tu nak kena sifatkan. Macam mana banding dengan hak dulu? Kata besar lagi pada dulu, dia punya saiz dia lah ni 2 tingkat apa semua, itu general. Dia pergi detail. Ada apa kata masjid Taman Sa'dun apa kata dengan kata pakai lantai kayu betul kah? Tu nak pergi detail. Bercerita betul lah dia pakai lantai kayu, tapi kalau time semayang dia buah juga sejadah kapet dua soft di depan. Tu detail dah tu. Tu dah detail. Pergi tanya lagi dia macam mana, dia pakai aircon kah? Aircon tak ada hari ni. Detail. Dia pasal apa? Pasal itu abang siapa boleh nak bagi apa sumbangan mungkin duk main, tak cukup lagi. Ya kan? Duk tanya detail lagi, habis lah dia pakai apa? Kipas angin, dia pakai kipas angin siling kah? Dia pakai kipas angin dinding kah? Detail. Bila Nabi SAW disoal tentang Masjidil Aqsa, Nabi duk terang. Bila soalan duk mai detail, Nabi kata iltabasa alayya, aku jadi kelabu, aku jadi samak-samak dah tentang persoalan detail ni. Kata masjid apa nama Taman Sa'dun ni ada tangga kah? Dia kata nak masuk dah, berapa anak tangga? Detail. Berapa anak tangga berapa tak ingat, 3 ke 4 ke 2. Dia main kelabu. Nabi SAW dia duk cerita ni, dia main satu masa Nabi nampak kabut. Qala Nabi SAW faji al masjid, tiba-tiba dibawa mai oleh Allah Subhanahu wa taala gambaran masjid itu. Itu dia. Bila Nabi duk cerita ni, bila mai soalan makin detail, Allah buat mai dekat Nabi gambaran Masjidil Aqsa. Nabi nampak depan mata dia. Faji'a bil masjid wa ana anzur. Nabi kata dibawa mai gambaran Masjidil Aqsa itu dan aku dapat melihat depan mata aku. Tuhan dah mula.
Tuhan dah mula dah nak mempertahankan Nabi dia yang dia sayang ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Allah buat mai gambaran Masjidil Aqsa ni depan mata Nabi. Nabi kata wa ana anzur, dan aku dapat melihat masjid tu depan mata aku masa orang duk tanya ni. Hatta wudi'a duna dari iqal au uqail fana'attu, sampailah kepada detail tentang dar iqal, aku nampak depan mata aku, dah aku cerita. Wa ana anzuru ilaihi, demi Allah aku nampak depan mata aku. Allah tunjuk balik gambar Masjidil Aqsa ni. Qala wa kana ma'a hadha na'tun lam ahfaztu, dan dia kata sekalipun aku dapat ceritakan sifat-sifat masjid itu, lam ahfazhu, sedangkan aku tidak hafal, tidak ingat benda tu satu-satu, tapi Tuhan buat mai seolah-olah macam aku ingat syak benda tu. Masa semalam ni, masa Isra' semalam ni, aku tak hafal pun berapa pintu, berapa tiang, aku tak hafal pun. Tapi bila Allah buat mai tunjuk dekat aku macam seolah-olah melihat benda tu. Aku boleh cerita satu-satu kepada orang yang duk tanya ni. Qala, kata Ibnu Abbas, faqala al-qaum amma an-na'tu fa wallahi laqad asabah. Ni hak duk dengar di depan ni, yang businessman yang biasa sampai ke Masjidil Aqsa ni, bila Nabi duk cerita tu, depa ni macam ternampak benda hak Nabi habang tu, sebab depa dah sampai sana beberapa kali. Depa kata apa? Fa wallahi laqad asabah, demi Allah apa hak Nabi habang tu tepat semuanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah dalam Quran kata wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Musuh ni macam-macam rancangan tipu daya nak berjahanam Nabi, tapi Allah juga ada rancangan dia. Wallahu khairul makirin, tetapi perancangan Allah itulah sebaik-baik rancangan. Abu Jahal plan nak gunakan isu Isra' dan Mi'raj ini nak bagi TKO dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah ada perancangan dia. Bila Nabi SAW cuba nak dijerat oleh Abu Jahal, Allah bantu Nabi SAW. Sebahagian orang bila dengar apa yang Nabi cerita, mereka kata fa wallahi laqad asabah, demi Allah apa yang Nabi cerita itu tepat semuanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah yang dikatakan Isra' dan Mi'raj, satu benda hebat yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berakhir dengan sebahagian kecil mengingkari benda ni dan ramai mempercayai kebenaran perkara ini. Dan kita masukkan diri kita dalam kumpulan yang percaya. Bila mai ayat Quran, bila mai hadis Nabi, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat semua benda yang disebut dalam Quran, yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selamat, iman kita dipelihara Allah sampai kita mati, sampai kita hidup balik di mahsyar esok bersama dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1. Muka surat 205. Muka surat 205. Kita sampai di ayat 172. Ayat 172 lebih kurang 5 baris dari bawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan yastankifal masihu an yakuna abadan lillah walal malaikatul muqarrabun. Tiada menegah Isa al-Masih bahawa ada ia hamba bagi Allah semata-mata. Kita masih lagi duduk dalam ayat yang menceritakan tentang Nabi Allah Isa alaihi salam, nak bagi tahu kata dia sebenarnya hamba Allah.
Pasal apa? Pasal kesesatan Nasrani pi kata dia anak Allah. Maka Nabi Allah Isa alaihi salam dia sendiri doa abang dekat orang, aku ni abadan lillah, aku ni hamba Allah, aku bukan anak Allah, aku ni hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tiada menegah segala malaikat yang muqarrabun bahawa ada mereka itu hamba bagi Allah. Malaikat pun serupa, malaikat juga hamba Allah. Walaupun orang Yahudi kata malaikat ni anak perempuan Allah, celaru. Dia celaru. Lain yang Allah maksudkan, lain yang mereka pergi pegang. Allah maksudkan Isa ini sebagai hamba dia dan utusan dia. Nasrani kata no, Isa ni anak Tuhan. Allah maksudkan malaikat ini sebagai hamba dia dan pesuruh dia dalam nak melaksanakan hal-hal yang tertentu. Yahudi kata no, mereka kata malaikat ini anak perempuan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti mana dakwa Nasara bahawa malaikat itu Tuhan ataupun anak perempuan Allah. Sebahagian Nasrani juga mengatakan malaikat itu di antara ciri-ciri Tuhan, bahkan dia juga anak perempuan Allah macam Yahudi kata. Firman Allah, wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'ah. Dan barang siapa yang menegah daripada sembahnya dan takabur ia, maka lagi akan menghasyar, yakni akan menghimpun Allah subhanahu wa ta'ala akan mereka itu kepadanya sekaliannya. Siapa yang takabur? Takabur ni maksudnya apa? Besar diri. Tuhan kata lain, mereka kata lain. Mereka takabur dengan Allah. Tuhan kata Nabi Isa tu hamba dia, pesuruh dia. Mereka kata no, Isa ini anak Tuhan. Mereka takabur. Mereka bukan tak tahu di dalam Injil terang-terang Tuhan bagi tahu kata Isa ini hamba dan utusan. Mereka tahu, tapi no, mereka menafikan benda tu. Mereka deny kebenaran benda tu. Mereka tetap kata Isa ini adalah anak Tuhan. Maka mereka ini takabur dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhirat dibalas mereka itu menurut tafsilnya. Tuhan kata tak apa, hampa nak percaya, hampa tak mau percaya, hampa simpan ke hampa. Akhirat aku settle dengan hampa. Tuhan dia macam tu. Aku dah habaq macam ni, hampa nak kata macam lain, terpulang dekat hampa. Akhirat esok kita settle. Firman Allah, fa ammal ladzina amanu wa amilus solihat fayuwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadlih. Maka adapun segala mereka yang beriman dan beramal, mereka itu akan amal yang saleh, maka lagi menyempurnakan Allah akan mereka itu pahala mereka itu, dan tambah Allah akan mereka itu barang yang tidak pernah dilihat mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah yang terlintas di dalam hati manusia, yakni syurga dan barang yang ada di dalamnya. Ini style Quran. Dia habang orang yang kufur, orang yang ingkar Allah, neraka. Dia habang siapa yang beriman, siapa yang percaya, syurga. Itu style Tuhan. Macam kita kata dekat anak kita, kita kata dekat dia, abang belajar elok-elok, abang berjaya. Kalau abang tak dengar cakap ayah hari ni, abang periksa, abang melingkup dalam periksa, habis masa depan abang. Kita bagi doa dekat dia. Lah ayah nak marah abang pun abang besar, abang bukan budak kecil. Ayah tak mau marah abang. Bagi ayah, abang sudah boleh fikir baik buruk satu-satu benda. Ayah nak abang dekat abang satu saja, ni periksa ni bukan satu benda main-main. Abang kena belajar betul-betul. Abang skor, ini masa depan abang. Kalau abang nak main-main, tak mau nak peduli apa yang ayah kata, esok gagal, itu penyakit abang cari. Allah subhanahu wa ta'ala lebih lagi. Allah subhanahu wa ta'ala habaq dah. Ini benda aku mau hampa beriman, hampa percaya. Hampa tak mau beriman, hampa tak mau percaya, hampa pergi neraka. Ini benda hampa kena beriman, hampa kena percaya. Kalau hampa pilih untuk beriman dan percaya, aku bagi syurga. Syurga ni apa dia? Syurga ni satu tempat nikmat yang mata hampa tak pernah tengok,
yang telinga hampa tidak pernah dengar bunyi-bunyian yang ada di dalam dia, dan satu benda yang hampa tak pernah imagine, hampa tidak pernah bayangkan, itu syurga. Kalau hampa nak benda tu, apa yang aku kata dalam Quran 30 juzuk ni, apa yang Nabi aku kata di dalam hadis dia, hampa ikut, hampa akan dapat tempat yang aku kata ni. Allah Subhanahu wa ta'ala tegas dalam hal ini. Firman Allah, wa ammal ladzina stankafu wastakbaru fayu'adzibuhum azaban alima. Dan adapun segala orang yang menegah menyembah Allah dan takabur mereka itu. Tadi kalau beriman dia bagi syurga. Tapi kalau bantah, kalau takabur, maka lagi mengazab Allah akan mereka itu, akan azab yang sangat sakit, iaitu neraka yang di dalamnya ada ulat dan kala. Tuhan kata tak mau percaya, tak apa, esok apa tengok neraka tempat dia macam mana. Tuan, beza kita dengan sahabat kita yang kita semayang jenazah dia tadi, beza apa dia? Dia dah jumpa dah benda hak kita duk baca ni. Dia jumpa dah. Dia meninggal tadi ni, dia jumpa dah benda hak kita duk baca ni, jumpa dah. Tadi sahabat duduk sebelah saya bisik, kata, Ustaz, orang tua ni bagus Ustaz, Zohor, Asar, duduk semayang di masjid Jelutong. Dia duduk sini, tapi Zohor, Asar dia rajin pergi sana. Orang tua dah, dia kata. Tuan-tuan, kita mati macam ni punya komen main di telinga, Alhamdulillah. Pasal apa? Komen tu Imam Nawawi kata adalah sesuatu yang dicampak Allah ke dalam hati orang yang nak kata. Orang nak kata kita bila kita mati esok, orang nak kata kita baik ke kita tak baik tu, depa nak kata tu dicampak ilham itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ingat balik hadis, bila satu mayat diusung lalu depan Nabi, sahabat sebelah bagi tahu. Sahabat kata, ya Rasulullah, ni sahabat kita hak mati ni bagus, orangnya macam ni, macam ni, macam ni. Nabi kata wajabat, 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 3 kali. Duk sakmai pula satu mayat lalu. Sebelah kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, Allahu Akbar, dia ni masa hidupnya tak bagus macam ni, macam ni, macam ni. Nabi dengar, Nabi kata wajabat, wajabat, wajabat. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, hak tadi lalu orang habaq kata ni mayat ni orang bagus, Tuhan kata wajabat, 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 wajib kepadanya, wajib kepadanya, wajib kepadanya. Mayat kedua orang habaq kata dia ni cukup problem punya orang, Tuhan kata wajabat, wajabat, wajib kepadanya, wajib kepada. Apa hal ni? Nabi kata barang siapa mati dan orang yang hidup ni puji dia kata bagus, wajib kepadanya syurga. Nabi kata. Sebaliknya barang siapa mati, orang keji dia, orang kecam dia, orang kata tak elok ke dia, Nabi kata wajib kepadanya neraka. Wal a'yazu billah. Dalam nak menghuraikan maksud hadis ini, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kata apa? Dia kata hadis ni nak cerita kepada kita, kata sebutan orang yang spontaneously, secara spontan, secara tiba-tiba, secara tidak rancang disebut oleh orang, kata dia ni bagus, itu ilham yang dicampak Allah ke dalam hati orang ramai. Kalau kita orang baik, kita mati terkeluar, terbit di mulut orang ramai ni, Allahu Akbar, bagus orangnya. Itu tu nak keluar tu, Allah campak ke dalam hati dia, dia terbit keluar di mulut dia. Tuan-tuan, kalau kita baik sungguh, semua orang akan kata kita baik. Tapi kalau orang duk kecam kita, ada masalah dengan kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, beza dia sahabat kita tadi dengan kita apa dia? Dia dah mendahului kita melihat janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nampak dah tadi ni, dia nampak dah tadi ni malaikat mai jumpa dia dengan pakaian serba putih. Dia dengar dah tadi ni masa nak mati tadi, dengar dah di telinga dia ni sebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, baliklah engkau menghadap Allah dalam keadaan engkau redha dan Allah redha kepada engkau. Dia dengar dah benda tu tadi, kita tak dengar lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tu sebab dalam hadis cerita apa, apabila masuk aja dia dalam liang tu, masuk aja malaikat mai jumpa dia. Selepas dia melalui cerita muka dan nakir ni semua ni, dalam hadis kata apa, dia kata dekat malaikat muka dan nakir yang duk soal dia, dia kata sa'arji'u ila ahli fa ukhbirukum. Dia kata, Tuan, boleh tak boleh bagi saya sikit peluang, sikit masa, sa'arji'u ila ahli, aku nak balik jumpa family aku nak balik jumpa bini aku nak balik jumpa laki aku nak balik jumpa anak-anak aku nak balik jumpa orang yang aku sayang di atas dunia dulu. Sa'ukhbirukum, aku nak habang kat mereka, kata hak aku duk dengar di masjid tu betul. Dia minta ni dekat malaikat muka nakir ni, minta nak balik sat aja, nak balik main, nak habang kat bini dia. Dia kata, hang jangan main-main dengan hal agama ni. Sungguh hak depa duk habang tu abang tengok dah tadi. Dia balik nak habang kat anak dia ni, dia kata, abang duk buat tak mau bangkit sembahyang subuh abang, ayah nak habang. Betul hak depa duk habang ni, abang jangan dah duk buat benda ni. Dia nak habang yang tu. Malaikat kata dekat dia, nam kanaumil arus. Malaikat kata, hang tidur macam mana pengantin tidur. Maknanya cerita kata roh balik ke rumah ni berlaku ke tak ke? Tidak akan berlaku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini agama hak kita mengaku kata agama kita, ini ajaran dia. Kalau sampai hari ni kita duk tak mau nak mengaku benda ni betul lagi, very soon sampai masa kita jumpa menyesal, sudah tidak ada guna lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira, dan tidak dapat bagi mereka itu daripada lain Allah itu wali. Manusia waktu dia dalam susah di alam sana esok ni, tidak ada lain yang boleh menjadi wali, yang boleh menjadi pelindung dia. Wali makna dia pelindung. Kita jadi wali pada anak perempuan kita waktu nak menikah, kita ni wali, maksudnya apa? Kita pelindung dia. Selagi mana dia tak menikah, kitalah bapa dia yang melindungi dia di atas dunia ni. Kita wali dia. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wali kepada semua kita. Dialah yang menjadi pelindung kita. Dialah Tuhan yang satu-satunya boleh lindung kita daripada apa malapetaka yang nak mai ke kita. Maka dalam Quran Tuhan sebut, wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira, dan tidak dapat bagi mereka itu selain daripada Allah sebagai pelindung, dan tiada yang boleh menolong mereka lepas daripada neraka. Duk di mahsyar tu sahabat dalam neraka lah. Di mahsyar tu duk cari dah siapa boleh tolong. Yang boleh tolong kita Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada lain. Firman Allah, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum min rabbikum, wahai segala manusia, sungguh telah datang akan kamu keterangan hidayah daripada Tuhan kamu ke atas kamu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Quran. Tuhan bagi tahu dalam ayat ni, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tuhan tidak kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Tuhan kata wahai manusia semua sekali. Sesungguhnya Nabi Muhammad dan Quran itu adalah anugerah Tuhan pada hamba. Kalau sekiranya kita ni mau dengar Quran, itu anugerah kita dapat. Kalau kita ni mau dengar apa yang Nabi kata, itu anugerah Tuhan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kata, wahai manusia, dah mai dah kepada hampa burhan, satu bukti min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Apa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Quran yang dikirimkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaikum nuram mubina,
dan diturunkan, dan kami turunkan kepada kamu nur, cahaya yang terang dan nyata, iaitu Quran. Itu tuan-tuan, ini bulan lepas kalau kita ingat, kita baca mukadimah hadis tentang apa? Rejab, Syaban, Ramadan. Duk ingat-ingat lagi, tak lupa lagi. Malam ni kita sudah ada 28 rejab. Sat aja. Saja. Sudah 28 rejab malam ni. Maknanya apa? 2-3 hari lagi Syaban sudah mai. Satu bulan yang Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Bulan yang Nabi paling banyak puasa sunat. Kita abang mukadimah bulan lepas. Rejab tak ada sepenuh apa-apa. Orang SMS tanya, Ustaz, esok 27 Rejab, Isra' dan Mi'raj, macam mana nak niat puasa? Tak ada. Mana ada puasa Isra' Mi'raj? Tak ada. Kan? Duk tanya apa tu lah, macam mana nak niat puasa Isra' dan Mi'raj? Tak ada. Tidak ada puasa khusus. 1 Rejab pun tidak ada puasa khusus, 27 Rejab pun tidak ada puasa khusus. Siapa yang duk ingat kata dia nak pulun Syaban dengan Ramadan, Rejab dia boleh start dengan puasa Isnin Khamis, dia boleh start dah dengan puasa 3 hari di tengah bulan, dia boleh start dah, tak ada masalah. Tapi tidak ada puasa khusus. Syaban adalah bulan di mana Nabi SAW paling banyak puasa sunat. Sedangkan Ramadan adalah bulan yang Nabi puasa genap 1 bulan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini peluang Tuhan bagi ke kita. Ini peluang. Kalau kita tidak grab opportunity ini, kita tidak grab peluang ini, kita jadi orang menyesal bila kita mati nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Maka ada pun segala mereka yang beriman dengan Allah dan bergantung mereka itu dengan Allah. Nih, Tuhan kata mana-mana orang yang masa hidup atas dunia amanu billah, beriman. Oh, cukup percaya dengan Tuhan, cukup percaya. Dengar ayat Quran ni bergegang hati. Iza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana. Apabila dibacakan ayat Quran kepada mereka, terasa bertambah iman mereka itu. Oh, kita sampai tak sampai tahap tu, kita sendiri tahu. Tuan, di Al-Ustaz Masjid Sultanah Bahiyah saya pergi mengajar. Mereka ambil satu ustaz untuk mengajar Quran secara harfiah, dia panggil. Jumpa dengan bendahari masjid tu baru ni, dia cerita, Ustaz, oh, dia kata kami dapat satu ustaz, dia kata orang Negeri Sembilan, tapi mai kerja di Perlis, baru pencen. Oh, pencen dia tak balik Negeri Sembilan, dia duduk Perlis. Ada orang bagi tahu, kami pun jemput dia mai. Dia mengajak Quran harfiah, dia panggil. Dia mengajak Quran ni sepatah-sepatah ni. Fa ammal ladzina amanu. Fa apa makna dia? Amma apa makna dia? Alladzina apa makna dia? Amanu apa makna dia? Dia ajak macam tu. Sekali dengan dia ajak, dia ada kaedah dia, dia ada metod pengajaran dia. Allahu Akbar. Ustaz ni sahabat kita kata, baru 5 kali attend kelas dia, berasa macam benda tu betul-betul membawa benefit, membawa manfaat kepada kami hak ikut ni. Dia kata, baru 5 kali ikut kelas dia, bolehlah Ustaz, dia kata, cara-cara ayat-ayat Quran hak simple-simple ni, dengar orang baca boleh agak makna dia. Baru 5 kali attend kelas dia. Allahu Akbar. Ustaz, kami sembang sama kami. Dia kata, kalaulah Ustaz ni kita kenal 10 tahun dulu, tak tahulah kita jadi apa lah tu, tuan-tuan. Orang yang belajar, yang berasa apa yang dia belajar tu zadathum imana, dia rasa bertambah iman dia. Kita nak macam tu. Kita tak mau benda yang kita dengar ni sekadar merekod ilmu aja, tak mau takat tu.
Tak mau setakat tu, setakat nak dengar, kita nak dapat info, setakat nak dengar, nak dapat knowledge, nak dapat pengetahuan, lepas tu nak pergi tunjuk pandai kat orang. Jangan. Kalau itu yang kita cari, kita rugi. Kita nak ada satu ilmu yang apabila kita dengar ni, dia main attack hati ni. Kita nak benda yang apabila kita dengar tu berasa menyengat sampai ke hati kita. Kita dengar benda tu, bila kita dengar tu, kita rasa macam kita nak buat benda tu, kita nak macam tu. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, dia kata fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Dan adapun segala mereka yang beriman dengan Allah dan bergantung mereka dengan Allah, bukan dia beriman saja, dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mempunyai full confidence dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lagi memasuk ia akan mereka itu pada rahmat daripadanya dan kelebihannya. Orang yang ada macam tu, Tuhan akan masukkan rahmat, belah kesian dia dalam hati orang itu. Siapa yang ada tahap confident dengan Allah, Tuhan akan masukkan rahmat dia ke dalam hati kita. Kalau kita ni satu orang manusia yang ayat simple tu kita ada pada ayat tu. Apa dia ayat dia? Apabila kita dengar Quran, apabila kita dengar hadis Nabi, sami'na wa ata'na. Simple aja ayat tu. Kita ni bila dengar Quran, sami'na, kita suka dengar, wa ata'na, dan kita suka taat. Benda tu sebut senang, tapi benda tu ada ke kita. Kita memang orang macam tu. Kita duduk cengih, orang mai baca satu ayat Quran kat kita, kita dandan jadi lemah. Kita duduk cengih, orang mai baca satu hadis Nabi dekat kita, dandan kita jadi lemah. Kita takut dengan Quran dan hadis Nabi. Kita ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi memasuk Allah akan rahmat dan kelebihannya, dan menghidayah akan mereka itu pada jalan agama yang betul, iaitu agama Islam. Allah bagi dekat kita ni apa dia? Sayang dekat Islam ni sampai sanggup mati untuk Islam. Dia punya tahap sayang dia kepada Islam ni sampai sanggup mati untuk Islam. Kalau kita tengok adalah hadis Ibnu Majah. Dalam hadis Ibnu Majah, Nabi SAW ketika di-mi'rajkan, Nabi dinampakkan, diperlihatkan kepada Nabi satu perkampungan yang sangat harmoni. Nabi SAW tanya Jibril. Nabi kata, ni kampung apa ni? Jibril kata, inilah Darus Syuhada. Di sinilah perkampungan orang-orang yang mati syahid. Nabi tak tu nak cerita kebahagiaan, keharmonian yang ada di kawasan tu. Nabi tengok tu tahu bahagia. Macam kita tuan-tuan, kadang tak erti lah yang kata bahagia ni apa kita tak erti. Pasal apa? Pasal kita duduk dalam rumah yang tidak bahagia. Maka kita tak erti yang kata bahagia tu apa. Kita duduk dalam rumah yang anak-anak tak tahu hormat kita. Apa yang kita faham tentang bahagia? Kita duduk dalam rumah yang anak ada 5 orang, seorang pun tak pernah pegang cium tangan kita. Apa bahagia yang kita tahu? Kita duduk di dalam rumah yang bini tak pernah heran ke kita. Apa bahagia yang kita tahu? Kita duduk dalam satu keluarga yang jahil, tak erti apa pasal agama. Apa bahagia yang kita tahu? Satu hari bila kita duduk daripada jauh, kita tengok satu family, satu keluarga orang yang kita nampak tu, hati kita berkata-kata, kita kata bahagia keluarga dia ni. Pasal apa? Depan mata kita tengok kebahagiaan dia. Nak cerita tak erti, tapi message mai dalam hati kita kata ini bahagia, ini keluarga bahagia. Kita pergi umrah 5 kali dah. Kali kelima kita pergi umrah bersama dengan satu family. Satu family, mak ayah dengan 3 orang anak. Ditakdirkan Allah pergi sama dengan kita. Di tempat makan di hotel tu, di tempat makan kita tengok ni 5 beranak ni, ayah, mak dengan anak 3 orang pergi nak makan. Anak pergi depan sekali, ambil makanan bubuh bagi dekat ayah. Ambil makanan bubuh bagi ke mak. Kita duduk di meja ni, duduk tengok tuan-tuan, air mata boleh mengamuk. Pasal apa? Pasal umur kita dah 55 malam ni, kita tak pernah tengok benda tu berlaku dalam keluarga kita. Tak pernah tengok.
Kita duduk makan di rumah kita ni, nak dapat peluang makan komplit, cukup koram makan tu tak boleh dapat. Balik-balik buka-buka tudung saji semua tinggal setengah dah, anak balon pergi dulu dah. Dia peduli apa kat pak dia, dia peduli apa kat mak dia, dia kata aku lapar. Macam tu punya anak duk ada dalam rumah kita, apa bahagia kita nak cakap? Kita pergi umrah, tengok depan mata kita ni 5 beranak, mak ayah dengan anak 3 orang ni, anak buah nasi bagi dekat ayah. Ayah pergi duduk ni, anak ambil ayam gelas main letak tepi ayah, mata kita duduk tengok yang tu berkaca biji mata ni, ayam mata drop tak sedap. Itu kebahagiaan. Nak cerita tak reti, tapi kita tengok dia sentuh sampai ke hati kecil kita, dia sentuh. Ish, aku tak dapat benda ni pasal apa? Apa anak aku mau aku bagi, anak aku minta apa aku bagi, pasal apa anak aku tak jadi macam dia. Mula duk tanya diri sendiri, duk turun pergi ke Kaabah pukul 3 pagi, duduk tengok Kaabah ayat mata derah turun. Nak cerita tak reti. Kebahagiaan yang dicari malapetaka yang duk mai ke dia ni. Pasal apa? Cara tak kena. Cara dia apa dia? Cara dia kena ikut agama, kena ikut Quran, kena ikut hadis Nabi SAW. Kebahagiaan ada di sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Lagi minta fatwa mereka itu akan engkau wahai Muhammad. Bermula Allah Subhanahu wa taala memfatwa akan kamu tentang hal kalalah. Ini tuan-tuan, dia nak mai pula dalam ayat ni cerita tentang faraid harta pusaka. Ilmu faraid ini kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul faraid wa 'allimuha innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, atau kama qala, hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ta'allamul faraid, hendaklah kamu belajar ilmu faraid. Faraid ni apa dia? Pembahagian harta pusaka. Faraid juga disebut sebagai ilmu al-miras. Al-miras. Saya jumpa satu budak mengaji di Indonesia, universiti apa tak tahu, tapi mengaji agama. Jumpa di rumah Kenuri, bapa dia mai, abang ni anak saya ustaz duk mengaji. Oh, saya kata mengaji buat apa? Dia kata buat kuliah agama. Oh bagus. Tahun berapa? Dia kata ni tahun akhir dah, nak habis dah. Bulan berapa lagi nak habis? Oh bagus kata. Saya tanya dia macam mana muqarrar, silibus belajar di sana. Oh dia kata okey lah, belajar macam-macam lah. Dah lah belajar. Okey lah, saya spesifik. Saya kata ni macam tahun akhir ni belajar apa? Oh macam-macam, banyak dia ajar. Duk main lagu tu, tak semak perut kita dengar. Okey, saya pergi spesifik lagi. Kot soalan tu terlalu general, dia tak faham. Kita pergi spesifik sikit lagi. Saya kata macam bab faraid, saya kata belajar masa tahun berapa? Apa dia? Dia buat kuat ke ni? Tak, faraid belajar tahun berapa? Apa dia? Hai. Tak, saya kata miras. Kita ubah nama pula. Kok di sana tak panggil faraid, panggil miras. Kita kata miras belajar tahun berapa? Tu apa dia tu? Bahasa Arab ke dia kata? Saya kata punggah budak ni. Punggah dah budak ni. Tahun akhir nak habis lagi sebulan 2 lagi. Faraid tak tahu, miras pun tak tahu. Ui. Saya kata kat dia, ada ni bab harta pusaka ni nak bahagi apa macam mana? Oh, tak belajar pun dia kata. Saya kata tak apa, ambil makan gunung ya. Apa hal ni? Orang yang tak mengaji fakulti Islam pun reti. Sebut faraid reti, sebut miras reti. Mengaji fakulti Islam, faraid tak tahu, kita sebut miras tak tahu. Kita sebut kata ni bab-bab nak bahagi harta pusaka ni, oh tak belajar. Saya kata fakulti apa yang mengaji ni, hak tu tak belajar. Yang tu wajib kena belajar.
Tak serabut tuan-tuan, kita dengar apa. Tak boleh. Kalau mengaji sampai tak tahu sampai macam tu, mengaji apa ke benda? Nabi SAW kata ta'allamul faraid. Nabi kata hendaklah hampa belajar ilmu faraid, wa'allimuha. Bukan setakat hampa belajar, hampa kena mengajar pula dekat orang ilmu faraid ni. Innaha nisful ilmi. Nabi kata kerana ilmu faraid ini sebahagian daripada ilmu agama ni dia ni ilmu ar-riyadhiyah, ilmu matematik. Dia main angka, nak kira. Ilmu matematik ni dipanggil dalam bahasa Arabnya ilmu ar-riyadhiyah. Ilmu riyadah, ilmu otak kita senaman, otak kita duduk jalan. 2 jam buat 2 berapa? Dia kata 4. Jalan lah tu. 2 kali 2 5. Yang ni nak kena pendampang pula. 2 campur 2 dengan 2 kali 2 sama lah 4. Dia kata 5. Tak apa nak jalan. Kena titik minyak enjin masuk sikit lagi. Belum pihak lagi sulit, hak lagi susah. Orang yang cekap matematik ni biasanya orang cerdik. Pasal apa? Pasal otak dia spin laju. Maka ilmu faraid ni ilmu nak bagi otak kita jalan. Maka Nabi SAW kata belajar ilmu faraid ni, dan siapa yang reti kena mengajar kepada orang lain. Innaha nisful ilmi. Kerana faraid ini sebahagian daripada ilmu keseluruhannya. Wa huwa yunsa. Nabi kata tetapi ilmu faraid ini adalah ilmu yang dilupakan. Ilmu yang dilupakan. Tonton tunjuk kat saya satu masjid dalam Pulau Pinang ni yang ada guru mengajar faraid. Tak ada. Dia satu ilmu yang yunsa. Nabi kata dilupakan. Orang tak berapa nak belajar ilmu faraid. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Nabi kata dia adalah merupakan ilmu yang pertama sekali Tuhan akan cabut daripada manusia. Faraid ni akan menjadi ilmu yang pertama Tuhan cabut daripada manusia. Tidak ramai orang reti tentang calculation ni, tentang macam mana nak kira faraid ini. Ustaz nak banding dengan kawan nak duk kerja di bahagian unit pesaka kecil, pesaka besar tu, mereka tu cekap lagi walaupun mereka bukan ustaz. Pasal apa? Pasal dia main hari-hari. Hari-hari ramai dia kira, dia lagi cekap. Daripada kita tak pernah guna ilmu tu, belajar saja untuk nak lepas, nak dapat ijazah, kemudian tak pernah guna, ilmu tu hilang lagu tu saja. Dia adalah ilmu yang pertama yang akan dicabut daripada dada manusia. Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 18 Hijrah, dia pergi ke Syam. Syam ni di mana? Syria, Jordan, Baitul Maqdis, semua dia panggil Syam dulu. Umar Al-Khattab pada tahun 18 Hijrah pergi ke Syam purposely, semata-mata kerana nak pergi ajak faraid kepada orang Syam. Pasal apa? Pasal hadis tadi. Nabi dah kata dah, dia ilmu yang akan dilupakan dan ilmu pertama Allah akan angkat. Dia tak mau benda tu hilang. Dia pergi ke Syam semata-mata kerana nak buat kuliah faraid, nak bagi orang Syam reti tentang faraid. Dan kata Umar Al-Khattab, dia kata ta'allamul faraid fa innaha min dinikum. Belajarlah hampa ilmu faraid kerana ilmu faraid itu adalah agama hampa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat 176 hak kita nak baca ni, dia nak cerita kepada kita tentang hal faraid. Firman Allah, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Lagi minta fatwa mereka itu akan dikau. Kata olehmu wahai Muhammad, bermula Allah Subhanahu wa taala memfatwa akan kamu tentang hal kalalah. Kalalah ni apa dia tuan-tuan? Kalalah ni cerita dia satu orang mati, tak ada anak jantan, tak ada bapa. Dia dipanggil kalalah. Satu orang mati, tak ada anak, tak ada bapa. Dia ni dipanggil kalalah. Dalam hadis ada cerita satu sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Jabir, maridtu
فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودان ماشيين فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Jabir bin Abdullah, aku sakit, dia kata. Jabir ni, maridtu, aku sakit. Fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr ya'udani masyiyaini. Bila dengar kata aku sakit, dia kata Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar mai ziarah aku. Nabi dan Abu Bakar mai dalam keadaan berjalan kaki. Ini satu Nabi yang kita ni susah nak buat. Nabi ni kalau orang tu sahabat baik dia, sahabat yang rapat dengan dia, orang habaq dia kata sakit Nabi sampai, kita tak boleh buat. Bukan kata kita, wakil rakyat pun tak boleh buat, kecuali dekat nak pilihan raya dia pemula duk buat kan. Nabi SAW ni kalau sahabat dia orang main habaq kata sakit sampai, dia lalu start ada satu sahabat kita dia panggil Pak Su kat dia, Pak Su dia mudir kepada sekolah rendah Islam, dia lalu start Pak Su ni kuliah kita. Kalau dia lalu start di Jitra ni dia without fail, kalau dia ada dia akan sampai. Manusia cukup bagus, cakap suara pelan, orangnya warak. Cakap dengan kita ni tangan duduk di mulut ni, kadang-kadang kita pun tak clear dia cakap apa, warak, sopan. Mai tanya, Ustaz apa abang? Betul, kita nak kena dengar betul-betul. Kita kata baik, alhamdulillah. Pasu apa abang? Alhamdulillah, orang bagus. Allahu Akbar tuan-tuan. Siapa jadi sahabat dia, walaupun orang tu duduk di Patani Thailand no, walaupun orang tu duduk di Bangkok Thailand no, walaupun orang tu duduk di Medan Indonesia, kalau kawan baik dia, orang main habang kata Pak Su sahabat kita sakit, dia tak cakap banyak, dia pergi. Kadang-kadang tak nampak, bila pergi kuliah dia tak nampak dia. Saya tanya kawan baik dia, saya kata Pak Su mana pergi? Ustaz, dia kata kemarin baru dia pergi, ada sahabat kami seorang sakit. Di mana? Di Jawa no. Dia pergi. Pak Su memang macam tu Ustaz, dia kata. Allahu Akbar tuan-tuan. Bukan ada siapa sponsor duit tiket ke, nak bagi RM30 lantangan ke apa pun tak ada. Hati tu dia pergi. Nabi SAW macam ni. Kita pernah dengar hadis cerita budak Yahudi sakit tenat nak mati. Orang main habaq dekat Nabi SAW, kata budak ni budak Yahudi, pak Yahudi, mak Yahudi, budak ni pun Yahudi, sakit tenat. Nabi perasan budak ni tak masuk Islam, tapi dia berminat. Bila Nabi ada apa, dia duk curi mai dengar apa, dia jenis budak macam tu. Belum habaq dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, budak ni apa? Nabi pi, dia Yahudi, pak Yahudi, mak Yahudi. Nabi pi duduk di tepi kepala dia. Nabi kata dekat dia, ya gulam, wahai budak, katalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi sayang, bukan Islam pun, tapi tunjuk minat kepada Islam. Nabi sayang. Nabi duduk tepi kepala dia. Nabi kata, ya gulam, qul la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Suruh ucap. Sayang, pasal sayang, pasal ku sayang kan, aku nak suruh hang mengucap. Esok kita boleh duduk di syurga sama-sama. Kalau hang mati tak mengucap, tak jumpa dah dengan aku esok ni. Sampai bapa budak ni, bapa dia Yahudi, bapa ni bila tengok Nabi macam, Nabi tunjukkan kasih sayang dia. Bapa
Bapak ni bila tengok keadaan macam tu, menyentuh hati kecil dia, menyentuh. Budak ni pula bila Nabi kata lagu tu kat dia, dia tengok pak dia, budak baik. Hak Nabi kata ni sampai ke hati dia, tapi pak dia, pak bagi green light ke tak? Tengok kat pak dia. Pak ni pun sebab, pak ni kata dekat budak ni, dia kata apa? Ati' Abul Qasim. Bapak dia kata, hang ikutlah, hang taatilah Abul Qasim, yakni Nabi SAW. Budak ni dengan dandan sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mati dia dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah. Nabi SAW keluar daripada rumah. Nabi kata apa? Nabi kata sikit lagi dia di pintu neraka, Allah bawa dia ke syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni hadis ni nak cerita apa? Jabir sakit. Orang habaq dekat Nabi, kata dia sakit, kata Jabir sakit, Nabi pi tu bersama dengan Abu Bakar, masyiaini. Kata Jabir bin Abdullah, Nabi pi dalam keadaan berjalan kaki, kenderaan tak ada, Nabi berjalan pi. Pasal apa? Ini sahabat dia. Fa'aghmiya alayya, kata Jabir bin Abdullah, dia kata masa Nabi sampai tu aku pengsan. Dia kata sakit ni terlampau kuat, blackout, pengsan. Fatawadda, Nabi ambil ayat semayang. Nabi pergi ziarah dia, sampai tengok Jabir pengsan, terlampau sakit, pengsan. Nabi ambil ayat semayang. Summa sabba alayya min wudu'ih, ayat wudu yang Nabi ambil ayat semayang tu, Nabi pocik di muka Jabir ni. Fa'afaqtu, bila pocik dia sedang. Jabir kata dia sedang, dia jaga. Faqultu ya Rasulullah kaifa aqdi fi mali, jaga-jaga terus. Dia kata ya Rasulullah, ni macam mana ni dengan harta saya ni? Tengok tuan-tuan, yang kata manusia ni, manusia ni dengan harta ni, Allah, duk sakit lorat ni, duk sakit lorat ni, duit selin jatuh dia tak dengar, duit not jatuh dia dengar. Nakai sungguh, sakit dah duk nakai lagi. Duit selin jatuh kena tak apa, itu tara tu bunyi baru 5 kupang, tak apa lagi. Duit not jatuh, duit not 50 jatuh, dia kata duit jatuh tolong ambil, dia dengar. Dia kata manusia dengan duit ringgit ni kan. Tapi sahabat ni taklah teruk lagu tu. Dia bukan lagu tu, nak abang kita ni yang teruk lagu tu. Dia ni bila sedang-sedang, lepas Nabi percik ayat semayang di muka dia, dia sedang, dia kata ya Rasulullah kaifa aqdi fi mali, macam mana dengan harta saya ni, saya nak buat lagu mana, saya sakit teruk ni, lorat ni, takut-takut kok mati. Kalau mati ni harta saya ni macam mana? Pasal apa? Pasal Jabir bin Abdullah dia ni kalalah, dia tak ada anak jantan, dia tak ada pak. Jadi kalau dia mati ni macam mana ni, duit ni nak macam mana nak buat anak jantan, tak ada. Pasal apa? Kalau tuan-tuan tengok balik sejarah pewarisan harta daripada zaman Arab jahiliah dulu sampailah kepada geng Yahudi dan sebagainya, harta ni dia hanya pi ke anak jantan saja, perempuan tak dapat langsung. Ni cerita zaman jahiliah, undang-undang zaman jahiliah ni, harta kalau mati pak, duit pi dekat anak jantan sulung, perempuan tak dapat langsung. Bila mai Islam ni, dia mai dalam Quran bagi tahu kita baca awal surah An-Nisa itu ni, dia cerita apa? Perempuan dapat 1 bahagian, laki-laki dapat 2 bahagian. Perempuan tak boleh kata ni tak adil ni, pasal apa kami dapat 1 bahagian, pasal apa laki-laki dapat 2 bahagian. Anak abang bagi sebelum mai ayat Quran ni, perempuan tak dapat langsung. Bila dengar betul, takkan tak dapat? Tak dapat. Memang undang-undang manusia tak bagi langsung, kecuali adat pepatih. Adat pepatih dia bagi kat perempuan saja, lelaki-lelaki dia orang tak boleh apa. Nampak? Ini cerita jadinya. Jadi Jabir bin Abdullah bila nak mati, dia duk teringat dia ada harta dan dia tak ada anak jantan. Maka dia tanya Nabi SAW, kaifa aqdi fi mali, macam mana saya nak buat dengan harta saya? Falam yarudda alayya syai'an, dia kata Nabi quiet, tak jawab apa. Bila dia tanya Nabi, ya Rasulullah saya kalau mati, saya anak jantan tak ada, ni harta saya ni macam mana?
falam yarudda alayya syai'an. Nabi tak jawab apa, Nabi diam. Pasal apa Nabi diam? Pasal ayat tentang kes ini belum turun. Kata hadis tu, hatta nazalat ayatul mirath, sehinggalah turun ayat yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ni ayat kita duk baca ni. Ayat ni turun selepas kes Jabir bin Abdullah. Ayat ni turun ketika Nabi tengah duk naik unta. Tiba-tiba ayat ni turun, Nabi berhenti unta dia, terima ayat ni, ketang unta Nabi ni. Lepas tu Nabi beralih, nampak Huzaifah bin Yaman. Nabi panggil Huzaifah, mai sah. Nabi baca ayat ni dekat Huzaifah. Dan Huzaifah bila dapat ayat ni daripada Nabi, orang yang pertama dengar daripada Huzaifah ialah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia turun ayat ni, baru Nabi pergi baca balik kepada Jabir yang tanya dia tentang hal kalalah, tentang hal orang mati tidak ada anak jantan dan tidak ada bapa ni. Ini cerita tentang kalalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sehingga kan cerita tentang kalalah ni, hadis riwayat daripada Murrah bin Syarahbil radhiyallahu anhu. Dia kata qala Umar bin Al-Khattab salasun la an yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyanahunna ahabu ilayya min ad-dunya wa ma fiha al-kalalah wal riba wal khilafah, atau kama qala, hadis riwayat Ibnu Majah. Umar Al-Khattab dalam khutbah dia, dalam satu riwayat kata dia khutbah, dia sebut, dia kata ada 3 benda. Dia kata kalau Nabi cerita dekat aku detail tentang 3 benda ni, aku rasa aku dapat kebaikan dunia dan isinya. Cerita kalalah ni dia tak ada detail penjelasan daripada Nabi, cuma dia main dalam Quran macam tu aja. Maka hal kalalah, hal orang mati tak ada anak jantan ni, berbagai-bagai pendapat ulama tentang kalalah ini. Pasal tak ada detail penerangan daripada Nabi SAW. Umar kata 3 benda ni kalau Nabi boleh cerita kat aku macam dapat dunia dan isinya. Apa dia? Yang pertama tentang al-kalalah, penyelesaian tentang masalah orang yang mati tak ada anak jantan ni. Dan yang kedua war riba, cerita pasal riba ni macam mana, bagi clear benda ni. Sampai hari ni kadang-kadang ada orang tak puas hati duk tanya. Dia kata, ustaz, macam kita nak buat menyaga, kita capital tak ada, kita modal tak ada, jadi kita pinjam bank. Ada orang tanya, biasalah bila kita pinjam kita kenalah bayar lebih. Dia kata kalau bagi pinjam banyak tu, bayar banyak tu, bank tutup lah, dia nak bayar gaji kerani dia macam mana? Dia pergi tanya aku tu. Kalau bank bagi pinjam dekat kita, lepas tu tak ada interest, tak ada bunga, dia kata manager nak makan apa, kerani nak makan apa, dia kata mereka nak makan tu duit ni lah, duit kita pinjam kita bayar lebih ni, hak tu lah mereka rolling balik buat bayar gaji manager dengan apa semua. Dia kata kalau sekiranya pinjam tak boleh nak bayar lebih tu riba. Dia kata habis bank tutup lah, bank tutup kita nak pinjam kat siapa? Oh, dia boleh tanya lagu tu, tak kelang kabut tuan-tuan. Kita kata dah, Islam ada cara dia. Islam ni dia tak bagi cara riba tu. Bila pinjam 100 dengan janji nak bayar balik 3 bulan lagi, oleh kerana tangguh 3 bulan maka kena bayar 120. Pertambahan berlaku kerana bertangguh bayar dan benda tu dijanjikan semasa akad pinjam, yang tu jadi riba. Saya faham lah, dia kata, bukan saya tak faham benda tu, tapi ni dalam masalah bank ni, kalau bank bagi pinjam kat kita, lepas tu kita duk bayar balik lagu tak mau nak bayar lebih, bank nak buat operasi macam mana? Bank tu pun sendiri sewa bangunan, bank tu manager di rumah dulu tu tuan-tuan. Tak ketak dada kita kan? Kita duk terang, bukan tak ada jawapan, kita terang. Bila dia tak faham, dia duk pederai hak dia juga. Kita habaq pun dia duk pederai hang tu juga. Kita habaq dia duk pederai hang tu juga. Kita tak apa, kita pergi pederai air kacang dulu. Bukan semua orang faham tentang riba ni. Umar kata kalau aku ada cukup maklumat untuk nak terang tentang riba ni, aku dapat kebaikan dunia dan isinya. Dan dia kata lagi satu, wal khilafah, tentang hal pemerintahan. Umar kata kalaulah Nabi SAW sebelum wafat, Nabi boleh clear tentang hal khilafah ni. Nabi boleh kata kalau aku mati, Abu Bakar jadi khalifah yang pertama, Umar jadi yang kedua, Osman jadi yang ketiga,
Ali jadi yang keempat. Kalau Nabi boleh habaq benda ni lagu ni, hal khilafah ni tak jadi masalah, dia kata. Nabi mati tak bagi tahu siapa pun, tak bagi tahu siapa nak ganti dia, Nabi tak bagi tahu pun. Sehingga kan bila Nabi wafat saja, tuan-tuan baca hadis cerita, ada sikit pergeseran, sikit pergeseran. Apa? Dia ni kata Abu Bakar layak, dia ni kata Umar layak, dia ni kata Osman layak, dia ni kata Ali layak, dia ni kata Abdul Rahman bin Auf layak, dia ni kata, oh dia duduk main macam tu. Sikit, dia jadi sengai sikit. Akhirnya setuju Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Umar kata, kalaulah benda ni clear, Nabi habaq terus dah, lepas aku dia ni, lepas dia ni dia ni, lepas dia, cantik, dia kata. Tapi ada hikmah dia. Apabila Nabi tak bagi tahu, sahabat kena duduk, kena bermusyawarah, kena berbincang, kena shortlist, kena buat mai segala dalil-dalil, segala bukti-bukti. Kenapa Abu Bakar yang paling layak ganti Nabi? Ada kebaikan dia, ada hikmah dia. Tetapi nak jadi hal pun ada juga. Maka kata Umar Al-Khattab, dia kata 3 benda ni kalau Nabi clear awal-awal, aku seolah-olah dapat kebaikan dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ini tentang kalalah ni, dia punya hal macam tu. Baik, ditanya Nabi SAW tentang kalalah, tentang orang mati tak tinggal anak dan tak tinggal bapa ni. Macam mana? Ini mru'un halaka laisa lahu walad wa lahu ukhtun. Jika satu orang tu mati, tiada baginya anak laki-laki dan tiada baginya cucu dan tiada baginya bapa, maka dia dipanggil sebagai kalalah. Orang yang macam ni dipanggil kalalah, mati tak ada anak tinggal. Orang yang macam ni, dia kata apa? Tidak ada juga baginya saudara perempuan yang syakik. Syakik maksudnya adik-beradik perempuan satu mak satu pak, Arab panggil syakik. Ataupun tidak ada saudara perempuan yang sebapa, falaha nisfu ma tarak, maka pembahagian mengikut faraidnya, dia mendapat setengah daripada harta peninggalan itu. Satu orang mati tak ada anak, tak ada ayah, tak ada cucu laki-laki, dia dipanggil kalalah. Kalau dia ada satu adik-beradik perempuan, adik perempuan tu seibu dan sebapa, harta peninggalan dia setengah adik-beradik perempuan yang ambil ni. Itu yang ditentukan oleh agama dalam Quran. Wa huwa yarisuha in lam yakun laha walad, dan ia yakni saudara laki-laki pula mempesakakan dia jika tiada baginya anak laki-laki atau cucu laki-laki ataupun asabah. Dan jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka saudaranya jadi mahjub. Mahjub maksudnya terlindung. Kita mati, kita ada anak laki-laki, kita ada anak perempuan, orang lain tak usah harap. Abang kita duk teropong tengok kok aku boleh dapat sikit, tak dapat. Pasal apa? Pasal anak kita mahjub, dia mendindingkan harta tu daripada pihak orang lain. Hak duk jadi harta keluar daripada lingkungan keluarga ni apabila dia tak ada anak laki-laki. Harta tu dia akan keluar pergi dekat orang lain, adik-beradik, nupak dia, apa semua dia boleh pergi sampai pak penakan dan sebagainya. Bila ada yang terdekat, hak terdekat ni dinding, harta tu tak pergi kepada orang lain. Benda ni kalau mengaji universiti tahun akhir 2 semester mengaji yang ni saja. Jadi kalau nak perhabis dalam kuliah 15 minit memang tak boleh habis lah. 2 semester mengaji yang ni saja. Dan student yang jenis otak tak boleh pusing ni, paper ni yang duk fail, paper ni yang duk fail. Dah satu matematik, yang kedua pula tulis Arab. Kalau tulis nis setengah tu tulis 1/2, dia nampak terang sikit. Tapi dia tulis 1 cara Arab, 2 pun cara Arab, dia terbalik otak dia lah. Dia kata ni berapa tu, keluar keputusan fail. Nak ulang periksa test tu pula pun duk takut lagi, tak aku fail lagi sekali, mampu kena tenang, takut. Sampai kena pergi jumpa pensyarah yang mengajar faraid ni, kena pergi jumpa pula, kena pergi duk selotong pula. Pensyarah ni kata, saya ustaz, saya bukan tak boleh jawab, tapi saya bila tengok huruf Arab ni saya pening cerita. Pensyarah pula duk tengok dia kok mata pula lagi, dia kata bila main periksa sangkut tengok 2 kali sangkut, assalamualaikum, tu dia pintu, dia kata pergi tengok talai pula, pergi mengaji talai. Ni pelajaran yang boleh nak jerat student ni, bukan senang. Tapi kalau bagi student yang mempunyai asas matematik yang kuat, faraid ni kacang.
Tak ada apa. Ingat formula dia, tahu cara nak menyelesaikan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan firman Allah, dan jika ada anak perempuan, maka baginya barang yang lebih. Dan jika saudara itu si ibu, maka baginya sudus. Sudus maksudnya 1/6. Ini dia ada pendetailan dia, tuan-tuan nanti tengok dalam gambar rajah carta tu, tuan-tuan tengok nampak terang dah. Firman Allah, fa in kanat tasnataini falahumas sulusani mimma tarak. Dan jika ada saudara perempuan itu 2 orang atau lebih, maka baginya, yakni bagi saudara lelaki-lelaki, 2 sulus daripada barang yang ditinggalkan, 2/3 daripada barang yang ditinggalkan. Ini pada formula dia. Okey. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falizakari mislu hazil unsayin. Dan jika ada mereka itu saudara itu laki-laki dan perempuan, maka laki-laki dapat 2 bahagian dan perempuan dapat 1. Itu balik kepada kaedah asal. Firman Allah, yubayyinullahu lakum an tadillu, dan menyatakan Allah Ta'ala bagi kamu segala hukum agama, bahawa janganlah kamu sehingga jadi sesat. Wallahu bikulli syai'in alim, dan bermula Allah dengan tiap-tiap sesuatu itu amat mengetahui. Dia cerita tentang ayat faraid ni tuan-tuan, dia ada di 4 tempat. Kita ingat balik, kita baca awal surah An-Nisa dulu, itu satu. Cerita pasal faraid. Di permulaan surah An-Nisa, dia cerita pembahagian pesaka untuk anak dan ayah. Tu hak kita baca di awal surah An-Nisa dulu. Dia mai di pertengahan ni bahagian kedua, dia cerita faraid untuk suami dan juga isteri. Dia mai di hujung surah An-Nisa ni, kita baca tak sah, hujung surah An-Nisa, dia cerita faraid untuk saudara laki-laki dan juga saudara perempuan. Nak tengok lagi satu, tengok dalam surah Al-Anfal. Dalam surah Al-Anfal, penutup surah Al-Anfal, dia cerita faraid tentang ulul arham dan juga asabah. Bab ni tuan-tuan dengar angguk sudah. Pasti tak akan faham pun kalau tak pergi masuk kelas dia mengaji. Kan? Jadi bila saya sebut ulul arham, jadi sekurang-kurang saya pun seronok je tengok. Kan? Kemudian saya abang pula, dan dalam surah Al-Anfal dia ada sebut faraid bagi golongan asabah. Kata kita asabah tu pun tak tahu apa benda, tapi buat pegang dagu, sekurang-kurangnya lega lah hati saya. Kan? Dia faraid ni dia kena satu kelas khas, kena mengaji, kena hafal formula dia, kena buat exercise cara kira dia, baru kita nampak yang kata faraid ini apa. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok surah Al-Maidah Madaniyah. Surah Al-Maidah, Al-Maidah maksud dia hidangan, hidang, diturunkan di Madinah. Dalam surah ni dia akan mai dekat kita cerita tentang Bani Israel challenge Nabi Musa. Dia challenge Nabi Musa. Musa, kami bukan tak mau beriman, tapi kalau boleh tolong habaq dekat Tuhan, buat turun mai hidangan dari langit, makanan yang kami tak pernah jumpa di atas muka bumi ini. Dia minta dekat Nabi Musa, Nabi Musa minta dekat Allah, maka diturunkan hidangan itu. Apa hidangan tu? InsyaAllah kita baca dalam surah Al-Maidah. Dan adakah hidangan itu membuatkan Bani Israel beriman kepada Allah? Kita tengok apa jadi di dalam ayat ini. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Asyhadu an la ilaha illallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا
فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.